Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurhanis binti Muhammad Sukri, salah seorang daripada kumpulan 7. Hari ini kami akan menceritakan berkaitan dengan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Tajuk video ini adalah Syah Waliullah Ad-Dahlawi yang diambil sempena dengan nama tokoh yang kami kaji. Video ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah biografi dan kehidupan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Seterusnya, bahagian yang kedua adalah menceritakan tentang latar belakang pendidikan tokoh ini. Seterusnya, bahagian yang ketiga membincangkan tentang implikasi pengaruh pemikiran di Malaysia. Dan seterusnya akan menceritakan dan menerangkan berkaitan buku-buku yang dikarang dan ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi yang banyak digunakan sehingga ke hari ini. Dan akhir sekali, tentang sumbangan daripada beberapa aspek terhadap masyarakat dan perkembangan Islam pada hari ini. Dan kesimpulan kecil yang dibuat dalam video ini sebagai penutup bagi tokoh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Kita mulakan dengan pengenalan bagi Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi iaitu merupakan salah seorang pembaharuan Islam yang hidup pada masa kemunduran Imperium Mughal. Pada ketika itu, Syah Waliullah telah memberi perhatian yang lebih kepada menyelamatkan kelangsungan Muslim di anak benua itu. Fokusnya adalah dalam pembaharuan dengan menolak penyelewengan moral masyarakat India, menolak sinkretisme yang berlebihan dalam pahaman mayoritis Sufi dan juga menyerukan pemurnian ajaran Islam. Ini adalah sedikit sebanyak pengenalan berkaitan dengan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan biografi tentang Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Nama penuh Waliullah Ad-Dahlawi ini diberi Kutubuddin Ahmad bin Abdul Rahman bin Majihuddin bin Mazam bin Muhammad Al-Dahlan Al-Faruqi. Beliau dilahirkan pada 21 Februari 1703 Masihi bersamaan 4 Syawal 1114 Hijrah. Syah Waliullah ini merupakan anak daripada isteri kedua bapanya yang bernama Shah Abdul Rahman. Beliau hidup pada zaman kejatuhan dan kemunduran Mughal iaitu pada 18 Masihi. Ad-Dahlawi hidup di dalam keturunan yang dianggap mempunyai kualiti yang tinggi dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, bapanya iaitu Shah Abdul Rahman yang merupakan ustaz di sekolah agamanya sendiri. Jika ditelusi silsilah keturunan Syah Waliullah ini, beliau merupakan keturunan nasab orang-orang yang bernama dan penting dalam memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat. Di sebelah ayahnya, beliau merupakan keturunan Umar bin Khattab dari jalur Abdillah, manakala di sebelah ibunya pula, beliau adalah daripada keturunan Ali bin Abi Talib. Syah Waliullah wafat pada 20 Ogos 1762 Masihi bersamaan dengan 29 Muharram 1176 Hijrah. Terima kasih kepada Fatimah atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya adalah latar belakang pendidikan. Syah Waliullah Ad-Dahlawi merupakan seorang yang menguasai pelbagai cabang ilmu keislaman. Perjalanan intelektual Syah Waliullah Ad-Dahlawi terbahagi kepada 3 tahap. Yang pertama ialah menghafal Al-Quran dan beliau berjaya menghafalkannya seusia 7 tahun. Mempelajari ilmu-ilmu kajian agama seperti linguistik lughah, tafsir, hadis, fiqh, usul, tasawuf, akidah, mantik, perubatan, filsafat dan matematik merupakan tahap itu. Beliau memulakan pelajarannya pada usia 10 tahun dan tamatkan pelajarannya selepas 5 tahun kemudian. Tahap yang terakhir adalah perjalanan untuk menunaikan ibadah haji dan beliau sekaligus dapat mengembangkan kerjaya intelektual beliau ke Hijaz dalam masa kurang daripada 2 tahun. Beliau telah pergi ke Hijaz pada tahun 1143 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 17
1131 Masihi, iaitu selama beberapa tahun selepas pemergian ayahnya dan kembali ke tanah akhir lahir, iaitu di India pada tahun 1145 Hijrah bersamaan dengan 1133 Masihi. Sehubungan dengan itu, ketika beliau berada di Hijaz, beliau banyak mempengaruhi pembentukan pemikirannya untuk kehidupan selanjutnya. Beliau mempelajari hadis, fiqh dan sufi bersama beberapa guru-guru yang hebat di sana. Sebagai contoh seperti Syah Abu Tahir Al-Kurdi Al-Madani, Syah Wafd Allah Al-Maki Al-Maliki dan juga Syah Taj Al-Din Qala'i Al-Hanafi. Ini adalah sedikit saja latar belakang pendidikan yang dapat dikongsikan oleh saya kaitan dengan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Seterusnya, saya akan memberi kepada ahli kumpulan saya yang lain untuk meneruskan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Najmi bin Muhammad Rosli. Kali ini saya akan membentangkan tentang implikasi Al-Dihlawi, pengaruh pemikiran Al-Dihlawi di Malaysia. Di Malaysia, pengaruh aliran pemikiran Al-Dihlawi hadir pada awal abad ke-20 Masihi di Kelantan kerana kepesatan kegiatan ilmu dekat dengan tradisi keilmuan di Mekah. Oleh kerana itu, Al-Dihlawi mula berkembang di Kelantan, kemudian ke seluruh Malaysia. Seterusnya dimanifestasikan oleh kegiatan halakat Nizam Al-Halakat yang merujuk kepada tradisi pengajian secara berkumpulan. Sebagai contoh, daripada guru ke anak murid, kemudian anak murid tersebut menjadi guru dan kemudian ilmu tersebut berkembang kepada murid-murid sekalian. Kemudian perkembangan ilmu di Kelantan harus dibebaskan daripada dibelenggu taklid buta dan penekanan wajar terhadap penguasaan ilmu Al-Quran dan Hadis sebagai sumber untuk berijtihad bagi menyelesaikan masalah semasa. Sebagai contoh, daripada hukum ke hukum seperti hukum merokok, hukum-hukum yang tidak jelas. Kemudian mengajar kaedah pentafsiran Al-Quran dan Hadis menurut pemikiran Al-Dihlawi, usaha untuk melahirkan ulama tempatan yang mampu berijtihad. Oleh kerana itu, mengajar kitab-kitab karangan Al-Dihlawi seperti Hujjat Allah Al-Balighah, Fazka Al-Kabir, Tafsir Al-Quran Al-Hakim dan Tafhimat Al-Ilahiyah. Kemudian memperterjemahkan kitab Hujjat Allah Al-Balighah karangan Al-Dihlawi ke dalam bahasa Melayu. Dikarang bagi menjelaskan rahsia agama dan hikmah dalam hadis Rasulullah SAW. Kitab ini diterjemahkan di dalam bahasa Melayu supaya dapat melahirkan ulama tempatan yang mampu berijtihad kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Pengaruh aliran pemikiran Al-Dihlawi seterusnya di Malaysia makin diperkayakan oleh kajian Nik Abdul Aziz Nik Hassan. Aliran pemikiran Al-Dihlawi banyak mencetuskan perselisihan dengan aliran pemikiran ulama tradisional dan sambutan masyarakat tempatan sendiri yang membolehkan pemikiran Al-Dihlawi berkembang dengan besar. Metod ini menjadikan tarik Al-Dihlawi sebagai satu aliran yang dinamik serta bersifat sejagat, menjunjung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dan bukannya bersifat ethnocentrism atau kedaerahan seperti asabiyah. Pengaruh pemikiran Al-Dihlawi dalam kegiatan seilmu selain bidang pengajian Islam dalam kegiatan sastra masa Melayu ini. Bahasa Melayu juga mempunyai pemikiran Al-Dihlawi sehingga sekarang. Al-Dihlawi telah melonjak pada satu tahap yang berbeza daripada pemanfaatannya dalam pemikiran sastra kepada penerapannya sebagai kerangka bagi menganalisis teks-teks sastra Melayu, sehingga kini rakyat Malaysia juga serta di sekolah-sekolah masih menggunakan sastra Melayu daripada pemikiran Al-Dihlawi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nama Fitri bin Zainal Abidin. Sebelum tu saya ingin berterima kasih kepada rakan saya yang telah membentangkan topik yang menarik sebentar tadi. Jadi sekarang ini saya ingin membahaskan tentang satu buku yang popular pernah ditulis oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Jadi yang seterusnya, buku tersebut ialah Hujjat Allah Al-Balighah. Buku ini pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Zainuddin Haji Idris dan juga Nik Hassan Nik Abdullah.
Buku ini mempunyai 2 jilid. Jilid yang pertama mengandungi 7 perbahasan dan mempunyai 70 bab di dalam buku tersebut. Buku ini membincangkan pelbagai aspek di dalam agama Islam seperti cara pembalasan semasa kita hidup dan juga selepas kita mati. Ia juga membahaskan tentang tamadun. Ia juga membahas mengenai kebajikan dan dosa, dan akhir sekali ia menerangkan rahsia hadis Nabi SAW secara terperinci lagi. Jadi untuk jilid yang kedua pula, ia mempunyai 10 bahagian. 10 bahagian ini membahaskan tentang aspek-aspek Islam yang asas seperti sembahyang, zakat, puasa, haji, ihsan, rezeki dan lain-lain lagi. Jadi setakat ini sahajalah ringkasan tentang buku Hujjat Allah Al-Balighah ini, dan saya akan menyerahkan pembentangan tersebut kepada rakan saya yang lain. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Nuraifah Nadini binti Muhammad Azhar. Saya akan membentangkan buku dan karya. Tajuknya adalah Ajaran Syah Waliullah. Buku ini adalah salah satu karya Syah Waliullah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Abdul Majid bin Haji Khatib. Buku ini juga ada diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris iaitu Teaching of Syah Waliullah. Di dalam buku ini menunjukkan bahawa Syah Waliullah berjaya berperang bersama ideologi lain dan selain daripada Islam dalam memperkenalkan ideologi baru yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Antara intibati di dalam buku ini yang kita boleh pelajari ialah surah-surah yang menyatakan kejadian datangnya wahyu dan surah di dalam Al-Quran. Selain itu, Syah Waliullah menceritakan di dalam buku ini pelajarannya mencari hadis di luar negara, cara beliau mengajar hadis dan penjenis hadis serta meletakkan kedudukan Mu'awata Imam Malik adalah rakaman hadis paling benar. Antara kandungan lainnya ialah beliau menjelaskan tentang fiqh, tasawuf, nubuwah, syariah, politik, sosioekonomi, falsafah dan pelbagai perkara yang lain. Yang daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Ashraf bin Muhammad Sabri. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli kumpulan saya kerana telah memberikan ruang kepada saya untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan menerangkan tentang sumbangan yang telah dilaksanakan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dari aspek politik. Terdapat beberapa sumbangan yang telah dilaksanakan oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dari aspek politik. Antaranya adalah semasa kejatuhan Empayar Mughal di Delhi iaitu di India, beliau telah melihat situasi politik di India ketika itu adalah sangat tidak stabil dan banyak kekacauan yang telah berlaku. Akibatnya, umat Islam ketika itu mula untuk berpecah belah. Bagi mengatasi situasi ini, Syah Waliullah Ad-Dahlawi telah mengambil inisiatif tersendiri dengan cara menggerakkan politik Islam di Delhi ketika itu. Beliau telah menterjemahkan Al-Quran di dalam bahasa Parsi, manakala saudaranya yang bernama Syah Abdul Qadir telah menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu, yang mana kedua-dua bahasa ini adalah bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat ketika itu. Tambahan pula, beliau telah merujuk cara pengendalian politik oleh Nabi Muhammad SAW di Mekah dan Madinah sebagai panduan. Beliau juga telah memperkenalkan sistem pemerintahan politik dengan menggunakan sistem pemerintahan khalifah. Menurut buku ajaran Syah Waliullah, ia menunjukkan bahawa buku ini menjadi bukti kepada kesungguhan Syah Waliullah dalam memperbetulkan kembali politik di Delhi. Beliau telah menulis surat kepada Shah Abdali untuk membersihkan kembali dan membawa fahaman agama Islam yang tiada sifat takut atau gerun dalam melawan fahaman musuh Islam. Beliau juga telah mengamalkan sistem khalifah secara terbuka dan rahsia. Sistem khalifah secara terbuka ini adalah khalifah yang dilantik ditugaskan menyebarkan ilmu Al-Quran dan hadis, manakala sistem khalifah secara rahsia, khalifah dilantik ditugaskan untuk menyebarkan Islam dalam aspek kehidupan sebagai seorang manusia. Hal ini menunjukkan strategi yang digunakan oleh beliau adalah yang terbaik
dan ia telah membuahkan hasil yang lumayan dengan memberikan kejayaan, iaitu agama Islam sampai kepada masyarakat tersebut. Tanpa melengahkan masa, saya akan memberikan ruang kepada ahli kumpulan seterusnya untuk meneruskan pembentangan kumpulan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Atika binti Hassan dan saya akan membentangkan tentang sumbangan ilmu yang ditinggalkan oleh Syah Waliullah Ahad Dahlawi. Sumbangan ilmu beliau pertama adalah beliau menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Parsi. Kerana pada zaman itu penterjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing adalah dilarang. Rakyat Muslim di India ketika itu membaca Al-Quran tanpa mengerti maksudnya, dan beliau merasakan perlunya dibuat terjemahan Al-Quran dan tafsirnya ke dalam bahasa Parsi. Hal ini kerana bahasa tersebut merupakan bahasa rasmi di benua Indo-Pakistan dan ianya banyak dipakai di kalangan pelajar Islam India ketika itu. Pada mulanya beliau mendapat pelbagai jenis tentangan, tapi lama kelamaan masyarakat di situ akhirnya dapat menerima penterjemahan tersebut, dan usahanya itu membuatkan masyarakat Muslim India ketika itu menyanjung beliau. Menurut beliau, tujuan utama untuk mempelajari Al-Quran beserta penterjemahannya adalah untuk mengubah sikap manusia dari keyakinan yang salah kepada yang betul, dan tidak akan manusia yang merugikan kepada yang menguntungkan. Sumbangan beliau yang kedua adalah beliau merupakan seorang penulis yang produktif dan menulis secara menyeluruh di bidang fiqh dan hadis. Penulisan beliau telah berjasa besar kepada umat Islam dalam bidang pembaharuan ilmu dan pemikiran manusia, di mana penulisan beliau juga setanding dengan Imam Al-Ghazali dan Ibni Taymiyah. Sumbangan beliau yang ketiga adalah beliau menggabungkan pelbagai jenis rujukan dari kitab lain serta pandangan ulama sebelumnya bagi mengukuhkan lagi ilmu Al-Quran dan hadis. Beliau memperkenalkan beberapa jenis ilmu dalam Al-Quran dengan lebih jelas, seperti ilmu muhassamah, ilmu tazkir dan banyak lagi. Sumbangan beliau yang keempat adalah beliau menghasilkan 51 buah kitab, di mana 23 buah kitab tersebut dalam bahasa Arab dan 28 lagi dalam bahasa Parsi. Karya beliau boleh diklasifikasikan kepada 6 kategori, iaitu berkaitan Al-Quran, berkaitan hadis, berkaitan ilmu fiqh, berkaitan dengan penjelasan mengenai khurafat dan bid'ah dan cara bagaimana untuk menghindarinya, mengenai falsafah syariat Islam dan falsafah ilmu kalam, dan akhir sekali mengenai Sunni Syiah. Itu saja pembentangan saya tentang sumbangan ilmu daripada Syah Waliullah Ahad. Terima kasih. Nama saya Azizah binti Abdul Aziz. Jadi saya akan menjelaskan tentang sumbangan dari sudut ekonomi oleh Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Syah Waliullah Ad-Dahlawi telah menghasilkan dua karya besar, iaitu Hujjatul Al-Balighah dan Budur Al-Basirah. Di dalam karyanya Hujjatul Al-Balighah, beliau ada menekankan bahawa manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara, seperti mughairabah, musyarakah dan kerjasama dalam pengelolaan pertanian. Beliau juga menekankan konsep Islam, iaitu Islam melarang perjudian dan riba, di mana kedua-dua transaksi tersebut adalah tidak adil dan menyebabkan penganiayaan terhadap orang lain. Dalam usahanya untuk meningkatkan ekonomi di India, beliau telah menemukan dua faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, iaitu kewangan negara dibebani dengan berbagai pengeluaran yang tidak produktif dan cukai yang dikenakan terhadap penggerak ekonomi terlalu besar, menyebabkan penggerak ekonomi tidak bersemangat dan ekonomi negara semakin menurun. Dengan itu, beliau telah memperkenalkan konsep al-irtifaqat, iaitu penggunaan teknologi yang bermanfaat. Dalam semua gagasan ekonomi Syah Waliullah, ia berkait dengan al-irtifaqat. Dengan itu, ekonomi negara di India semakin meningkat. Kesimpulannya, Syah Waliullah Ad-Dahlawi ini mempunyai personaliti yang pelbagai rupa dengan banyak sisi yang berbeza. Kehebatan beliau diukur dengan pengaruh kumulatif tulisannya dan prestasi aliran pemikiran yang dibentuknya serta sumbangan beliau kepada orang lain. Beliau banyak menerangkan tentang kewajaran norma syariah terhadap tingkah laku manusia dan pembangunan masyarakat dalam karyanya. Daripada sumbangan beliau menerusi karya penulisannya, bukunya masih menjadi sebagai rujukan
kepada generasi masa kini. Melalui pemikiran Islam daripada Syah Waliullah Ad-Dahlawi, Islam sebagai agama wahyu kemudian memasuki dunia antropologi dan sosiologi dapat diaplikasikan dengan cara yang betul dan sebaiknya dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, ajaran Islam ini dapat difahami, difikirkan dan dijalani oleh pemeluknya dengan lebih jelas dan mendalam disebabkan idea pemikiran reformis Islam ini. Sekian, terima kasih.